Baiklah, webinar percuma ini ditaja khas oleh GDM FX. Topik pada hari ini kita akan bincangkan tentang analisis teknikal. Dan hari ini 15 Januari 2013 bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Pembentang saya Azfar dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia selama pembentangan ini. Baiklah, kita mulakan topik besar kita, technical analysis. Apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah empat topik yang anda lihat di atas skrin. Di sini kita akan bincangkan tentang apa itu analisis teknikal. Kita akan bincangkan lagi tentang pemecahan dan pemecahan palsu, yaitu breakout dan false breakout. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang korelasi antara pasangan mata wang. Dan akhir sekali, saya akan share sedikit tentang sistem perdagangan yang boleh digunakan untuk berdagang di dalam pasaran sebenar. Baiklah, mari kita mulakan. Tajuk pertama pada hari ini adalah analisis teknikal. Kita gunakan analisis teknikal ini untuk jangkaan pergerakan pasaran. Dalam industri kewangan, analisis teknikal adalah disiplin keselamatan analisis yang digunakan untuk menjangkakan satu arah pergerakan harga melalui kajian ke atas data pasaran yang lepas, terutamanya pada harga dan volume. Ekonomi tingkah laku dan analisis kuantitatif menggunakan banyak alat bantuan seperti tools dan indikator. Ia menjadi satu aspek pengurusan yang aktif, di mana kita memerlukan pengalaman dan juga memerlukan satu teknik kaedah yang betul sekiranya kita ingin menganalisa data-data yang lampau. Kerana data yang lampau akan berulang semula pada data yang akan datang. Tapi ia tidak semestinya serupa. Kadang-kadang ia mungkin 80 hingga 90% serupa, dan ia tidak akan pernah 100% serupa. Maka dengan itu, kita haruslah berhati-hati untuk menganalisa sesebuah pasaran. Dan dalam tajuk yang kita akan bincangkan hari ini, yaitu satu pemecahan dan pemecahan palsu, breakout and false breakout, di mana kita akan lihat bagaimana satu pemecahan berlaku dan bagaimana satu pemecahan palsu juga berlaku. Di sini bila kita mengetahui cara-cara untuk detect atau mengesan satu pemecahan dan pemecahan palsu, kita boleh membuat satu teknik pelaporan secara selamat dan kita boleh mengawal kadar risiko yang kita gunakan semasa kita berdagang. Satu pemecahan dalam perdagangan forex bermakna keadaan harga telah memecahkan tahap sokongan atau tahap rintangan yang penting. Setelah ia memecah, ia akan meneruskan pergerakan dalam arah tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kita melihat trend ke atas atau trend bullish, setelah trend bullish tersebut memecahkan satu tahap resistance ataupun rintangan, maka pergerakan harga akan meneruskan pergerakannya ke arah yang berlaku sebelumnya, seperti bullish tadi. Dia akan continue pergerakan bullish tersebut. Pemecahan dari zon kawasan pengukuhan, iaitu
tahap resistant atau tahap support, ataupun corak carta seperti satu segitiga ataupun seperti satu garisan trend yang kita lukiskan, trend meningkat atau trend menurun. Ataupun lagi satu contoh corak carta, kita boleh gunakan channel. Sekiranya harga memecah, maka di situ ada satu peluang untuk kita memasuki pasaran. Lagi satu contoh corak carta, iaitu chart patterns. Kita boleh lihat pada head and shoulders, double tops atau double bottoms. Di dalam kita berdagang menggunakan teknik pemecahan ini, kita haruslah berhati-hati dengan pemecahan palsu atau false breakout. Harga yang telah memecah tidak lama kemudian kembali dalam tahap yang kelihatan seperti dipecahkan. Ini adalah salah satu contoh pemecahan palsu. Dan untuk sekiranya kita bertujuan untuk berhati-hati, kita haruslah menggunakan tahap stop loss, tahap risiko yang terkawal dengan menggunakan stop loss, agar kita tidak merisikokan 100% akaun kita. Dengan itu, kita teruskan lagi perbincangan ini. Ini adalah satu contoh. Satu contoh yang kita boleh lihat pada carta Euro USD, di mana satu tahap yang kita letakkan garisan yang ada di sini. Tahap ini sebelumnya menjadi satu tahap rintangan kerana harga tidak dapat memecah kepada tahap tersebut, kemudian jatuh dan retest semula. Ujian semula berlaku pada bahagian ini kali kedua, kemudian jatuh semula, dan setelah pemecahan berlaku, terdapat pemecahan yang orang kata false breakout, di mana dia breakout di sini dan kemudian masuk semula. Stop loss kita tekan sekali di sini, masuk sekali lagi buy sebagai contoh, kemudian jatuh semula, satu lagi stop loss terkena di sini, dan sekiranya masuk sekali lagi, dia akan selepas harga itu naik, kita akan mengutip keuntungan di sini. Setelah pemecahan itu berlaku, tahap yang kita namakan tahap resisten sebentar tadi akan berubah menjadi satu tahap support. Kerana setelah ia memecah, garisan tersebut tidak berganjak, kita akan jadikan ia sebagai satu tahap support, kerana pergerakan harga akan menguji tahap tersebut sebelum bergerak lebih lanjut. Untuk memberi satu explanation terhadap gambar contoh tadi, di sini ada satu penerangannya. Tahap rintangan adalah kukuh kerana harga telah ditolak sebanyak beberapa kali. Yang kita bincangkan tadi, satu garisan tu menjadi satu tahap rintangan. Lebih daripada 2 lantunan yang ditunjukkan dalam gambar tadi. Pada titik pemecahan, setelah ia memecah, kita boleh melihat lilin belian yang panjang dengan jumlah volume serta momentum yang tinggi. Ia memberikan penumpuan serta perhatian apabila kita menjangkakan pemecahan. Setelah pemecahan awal berlaku, harga kembali ke tahap sama ia berlaku semula dan diuji semula sebanyak 2 kali percubaan. Selepas ujian pemecahan semula berlaku, harga memecah ke atas dan kita mempunyai 250 pip keuntungan ke atas belian. Seperti dalam contoh yang kita tunjukkan tadi ini, gambar ini. Harga memang akan menguji tahap rintangan ataupun setelah dia memecah, menguji tahap support, sokongan. Tahap ini adalah sangat penting untuk kita sekiranya kita trade
Kita mulakan perdagangan dengan menggunakan teknik breakout. Keadaan ini jelas dan mudah untuk berdagang mengikut pemecahan jika anda sabar menunggu untuk ujian tahap itu berkali-kali. Pemecahan boleh terus pergi ke arah asalnya tanpa menguji semula tahap pemecahan. Solid breakout. Jika anda seorang yang konservatif dan bersabar menunggu ujian tahap itu semula, anda akan terlepas peluang sekiranya ia tidak berlaku. Ia masih dianggap adalah satu cara yang terbaik untuk mengelakkan pemecahan palsu. Maka dengan itu, saya menasihati anda semua agar bersabar sekiranya ingin mengamalkan teknik breakout sebagai satu teknik perdagangan anda. Sekiranya anda terlalu agresif, anda haruslah mengawal kadar risiko anda dengan cara sama ada meletakkan stop loss, trailing stop loss, ataupun pending order seperti buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. Sell stop, sell limit, segala entry yang kita ceritakan sebentar tadi telah dibincangkan pada webinar kemarin, webinar semalam. Sekiranya anda ingin belajar lebih lanjut tentang pending orders yang kita bincangkan semalam, anda boleh layari website YouTube kami. Akan datang, kita akan lancarkan website untuk GTMFX Malaysia pada masa akan datang. So, dengan itu, segala webinar yang kita tunjukkan pada hari ini dan hari-hari akan datang dan hari sebelum ini ada dirakam dan akan diupload, dimuat naik di dalam website YouTube kita akan nanti. Okey, marilah kita lihat satu lagi contoh. Satu contoh pemecahan palsu. Di sini pada mulanya garisan yang kita garis di carta ini merupakan satu tahap rintangan dan 1, 2, 3 lantunan di sini berlaku. Setelah solid breakout yang kita lihat di sini, satu candle panjang telah memecahkan tahap rintangan tersebut. Maka dengan itu, garisan ini sudah bertukar menjadi tahap sokongan. Harga mungkin akan menyentuh semula tahap ini untuk menguji tahap tersebut. Dalam contoh ini, kita lihat 2 kali dia menguji. Sekali, 2 kali. Dan di sini tidak ada bar ataupun candlestick yang solid untuk memecahkan garisan tersebut. Maka dengan itu, ini adalah satu risiko yang kita harus ambil sekiranya kita ingin memasuki pasaran dalam keadaan breakout. Lihat pula di contoh A dan contoh B. Pemecahan palsu berlaku di garisan tersebut. Kenapa kita menamakan ia sebagai satu pemecahan palsu? Kerana ia telah memecah secara solid dan kembali memasuki garisan yang berubah tersebut. Yang berubah daripada tahap sokongan kepada rintangan. Dia menjadi tahap sokongan di sini. Setelah pecah, dia menjadi tahap rintangan. Maka dengan itu, ini kita namakan sebagai false breakout. Untuk memberi sedikit pemahaman lagi terhadap gambar sebentar tadi, ini adalah ada sedikit penerangan tentang gambar sebentar tadi, iaitu tahap rintangan kita bertukar menjadi sokongan pada titik A. Harga nampaknya telah memecahkan dengan penutup harga di bawahnya. Tidak lama selepas itu, ia kembali ke paras atas dan terus pergi jauh lebih tinggi. Jika anda menunggu untuk ujian semula berjaya dipecahkan dan kemudian masuk dalam perdagangan, anda tidak akan ditipu oleh pemecahan palsu yang kita lihat sebentar tadi.
ini adalah keadaan di mana kesabaran akan menyelamatkan anda. Perkara yang sama berlaku pada titik B. Pemecahan palsu tahap sokongan yang diikuti oleh pergerakan besar ke atas. Seperti dalam gambar yang kita bincangkan sebentar tadi. Tahap A dan tahap B adalah dua contoh pemecahan palsu. Keadaan ini juga serupa sekiranya kita menggunakan trend line sebagai satu tahap pemecahan. Garisan trend line ini ditarik daripada lowest low kepada highest low, dan garisan ini digunakan sebagai satu rujukan sekiranya harga menyentuhnya. Ada kemungkinan ia akan memecah dan ada kemungkinan ia akan melantun semula ke arah yang trend yang telah bergerak. Contoh seperti dalam gambar ini, trend bullish, ke arah trend bullish. Seperti contoh, tiga pantulan yang kelihatan di sini berlaku ke atas satu trend line. Dalam contoh ini, saya boleh memberikan anda sedikit tips bagaimana untuk memasuki pasaran setelah ia gagal untuk memecah. Seperti contoh ini, setelah ia gagal memecah, anda garislah satu garisan di sini. Sekiranya harga itu memecah naik ke atas, maka kita akan memasuki pasaran belian di sini. Dan begitu juga di sini. Kita letakkan satu garisan menegak di sini, garisan mendata di sini. Sekiranya harga memecahkan garisan mendata tersebut, kita memasuk pasaran belian di sini. Dan berhati-hati sekiranya candle atau lilin tersebut menyentuh tahap yang kita telah tetapkan sebagai satu tahap sokongan. Tahap sokongan trend line. Kita menggunakan trend line. Setelah ia memecah secara solid seperti contoh ini, maka harga akan beralih menjadi trend bearish. Mari kita lihat apa penerangan terhadap gambar tersebut. Dalam kes ini, tiada ujian semula berlaku selepas pemecahan. Harga terus bergerak ke bawah. Apabila anda melihat keadaan lilin yang kuat memecah garisan trend atau tahap support resistance, sokongan rintangan, anda boleh masuk ke dalam perdagangan. Harga harus berpindah daripada jarak yang selamat supaya kemungkinan pemecahan palsu tidak berlaku. Dengan ini, kami menasihati agar anda berhati-hati ketika memasuki pesanan anda. Baiklah, setelah kita bincangkan secara panjang lebar sebentar tadi mengenai satu pemecahan dan bagaimana kita detect satu pemecahan palsu. Oleh itu, dengan ini kita akan sambung perbincangan kita dengan tips-tips untuk cara mengelak pemecahan palsu tersebut. Kita akan menjangkakan pergerakan pasaran sama ada meneruskan trend ataupun memantulkan trend. Terdapat banyak cara bagaimana untuk mengelak daripada pemecahan palsu. Dalam contoh kita ada 4 cara untuk mengelak pemecahan palsu tersebut. Tips pertama, tunggu keadaan tahap ujian semula kelihatan. Ada pemecahan ataupun keadaan harga yang telah bergerak lebih jauh untuk jarak yang lebih selamat. Dengan itu, sekiranya kita meletakkan satu garisan resistance ataupun support, kita akan mulakan perdagangan 20 pips di atas garisan tersebut atau 10 pips di atas garisan tersebut mengikut bagaimana anda menganalisis. Yang kedua, kita boleh cari lilin yang kokoh dengan tiadanya sumbu atau keadaan sumbu yang kecil.
dan dengan volume yang banyak. Seperti contoh yang kita lihat sebentar tadi, satu candlestick yang besar yang tidak mempunyai sumbu ataupun tail pada satu lilin tersebut dan pada volume yang banyak, dia memecah secara solid, maka dengan itu kita boleh terus memasuki pasaran menerusi trend yang telah dipecahkan. Baiklah, dengan cara yang ketiga, tips yang ketiga, cara untuk mengelak pemecahan palsu ini adalah dengan cara kita mencari pertemuan untuk mengesahkan pemecahan. Dengan cara ini, kita boleh menggunakan indikator. Jika pemecahan yang jelas berlaku dan tahap indikator RSI keluar daripada paras lebihan belian ataupun overbought, ataupun kita menggunakan garis MACD dan ia melintasi bahagian bawah dan berjauhan sesama sendiri, ia memberikan kemungkinan pemecahan adalah sah. Keadaan ini terpulang kepada anda mengikut kepakaran masing-masing. Bagaimana anda menganalisis satu pasaran dan bagaimana anda mencampurkan, menggaulkan antara indikasi dan tools yang kita gunakan. Tools sebagai contoh Fibonacci, trend lines, dan macam-macam lagi. So dengan itu, kita haruslah berhati-hati sekiranya untuk mengelakkan daripada pemecahan palsu mengikut cara masing-masing. Dan seterusnya, yang keempat, kita akan cari perbezaan nilai atau kecapahan, divergence, untuk mengesahkan pemecahan. Antara divergence yang kita boleh gunakan adalah divergence terhadap RSI dan lilin carta. Dan juga kita boleh gunakan awesome oscillator, perbezaan antara awesome oscillator kita dengan carta. Pasaran boleh menipu anda dan ia keluar dalam beberapa keadaan. Dia banyak trik. Sekiranya anda sudah berpengalaman lama dalam industri ini, anda boleh kesan bagaimana sesuatu trik market itu berlaku ataupun satu intervention, gangguan seperti news. Sekiranya news satu negara yang mempengaruhi currency tersebut, ia akan mengganggu satu tahap sokongan atau tahap rintangan yang telah kita tetapkan. Keadaan ini akan membuatkan kita terfikir pemecahan itu sedang berlaku. Tetapi apabila menggunakan tips-tips yang kita ceritakan sebentar tadi, anda akan mengurangkan keberangkalian ia berlaku. Kerana anda tidak akan mampu untuk mengelak pemecahan palsu secara sepenuhnya. Sebab itulah, Forex ini adalah satu permainan keberangkalian. Kita haruslah mengetahui kemampuan kita dan kita haruslah mengira keberangkalian, keuntungan ataupun kerugian terhadap apa yang kita perdagangkan. Baiklah. Setelah kita selesai menceritakan tentang satu pemecahan dan pemecahan palsu, seterusnya hari ini dalam webinar technical analysis hari ini, kita akan ceritakan tentang korelasi antara pasangan mata wang atau dalam bahasa Inggerisnya correlation between currencies. Dalam tajuk ini, kita boleh lihat apakah hubung kait antara
pasangan mata wang contoh seperti Euro USD dengan GBP USD. Apakah perkaitan antara mereka? Mari kita bincangkan pada hari ini. Pernahkah anda memerhati bagaimana pergerakan pasaran mata wang kelihatan? Seperti bergerak di antara satu dengan yang lain. Seperti dalam gambar di atas. Sekiranya kita melabur dalam Euro USD, adakah ia berkait dengan pound sterling? Atau adakah ia berkait dengan yen? Kerana ekonomi dunia, global, adalah berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika anda memerhatikan carta Euro USD dan bandingkannya dengan carta Aussie Australia USD, anda akan melihat persamaan yang agak ketara. Untuk memudahkan penerangan ini, mari kita lihat satu contoh. Gambar ini telah menggambarkan pergerakan pasaran Euro USD dan Aussie USD, di mana pasangan kedua-dua mata wang ini bergerak seakan-akan serupa. Antara sebab utama adalah kerana kedua-dua mata wang ini disaingkan ataupun dipasangkan dengan USD. Euro dengan USD dan Australian dollar dengan USD. Maka dengan itu, pergerakan mereka adalah seakan-akan serupa. Tetapi tidak begitu sama. Seperti yang anda lihat di sini, terdapat satu candle bar yang melantun begitu tinggi, bergerak begitu tinggi. Tetapi di dalam Aussie USD tidak begitu tinggi dan bergerak ke atas. Untuk memudahkan penerangan yang kita lihat sebentar tadi, mari kita lihat kepada penerangan yang ada di sini. Sudah tentu mereka tidak begitu serupa. Kelihatan jelas, keadaan pergerakan utama di antaranya adalah lebih kurang sama. Ia mempunyai kaitan secara faktanya bahawa kedua-dua pasangan mempunyai USD sebagai mata wang bidaan counter currency, seperti yang saya katakan tadi. Dalam kedua-dua Euro USD dan Aussie USD, dolar Amerika adalah bidaan. Dan jika ia melemah dalam ekonomi, keadaan harga pada pasangan akan mengukuh. Bermakna, kedua-dua pergerakan pasaran Euro USD dan Aussie USD akan meningkat. Manakala sekiranya USD mengukuh, kedua-dua pasangan akan melemah. Bermakna, kedua-dua harga Euro USD dan Aussie USD akan menurun. Korelasi ini diukur dengan menggunakan skala daripada negatif 1 sehingga positif 1. Dan ia dibahagikan kepada korelasi positif 1 sehingga 0, dan korelasi negatif 0 sehingga negatif 1. Sekiranya korelasi adalah 0, maka dengan itu, kedua-dua pasangan yang kita bandingkan tidak berkait antara satu sama lain. Baiklah, kita akan bincangkan tentang satu korelasi positif yang sempurna, iaitu satu korelasi positif yang bernilai positif 1. Ia bermakna
bahawa kedua-dua mata wang bergerak seiring. Seperti yang kita tunjukkan sebentar tadi, Euro USD dengan Aussie USD bergerak lebih kurang seiring. Tetapi nilainya tidak sempurna positif 1. Ia mungkin 0.8, 0.9 ataupun 0.7 kerana sesuatu korelasi positif yang sempurna adalah sangat-sangat jarang berlaku. Seterusnya, semakin dekat nilai untuk positif 1, bermakna semakin kokoh perkaitan antara pasangan mata wang tersebut. Walau bagaimanapun, kita tidak akan melihat korelasi positif yang sempurna kerana dua pasangan tersebut tidak boleh bergerak seiring dengan tepat. Kerana apa? Secara logiknya, sekiranya pergerakan Aussie USD dan Euro USD serupa, itu bermakna bisnes ataupun ekonomi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Euro dengan Australia tadi adalah serupa. Seperti pergerakan harga emas dan pergerakan harga minyak, komoditi yang lain. Yang itu boleh menghubungkan antara semua pergerakan seluruh dunia kerana pergerakan seluruh dunia menggunakan komoditi-komoditi dan precious gold, precious stones yang kita ceritakan sebentar tadi. Maka setiap pergerakan emas, oil ni akan mempengaruhi juga pergerakan pasangan mata wang. Tetapi ekonomi dua buah negara yang berbeza tidak akan menjadi betul-betul sama atau secara sempurnanya sama. Tidak akan menjadi secara sempurna sama. Begitu juga dengan perkara sama berlaku dengan korelasi negatif yang sempurna. Mata wang bergerak tepat ke arah yang bertentangan. Tetapi dia tidak akan bergerak betul-betul tepat. Tidak akan menjadi begitu. Mungkin 80%, 90% seperti saya katakan tadi. Ia akan bergerak seperti image cermin songsang. Sekiranya korelasi adalah negatif, ia bergerak secara image songsang, seperti satu cermin. Tetapi, kita tidak akan melihat korelasi negatif yang sempurna. Apabila perkali korelasi adalah kosong, ini bermakna bahawa dua pasangan mata wang tersebut bergerak berbeza sepenuhnya. Bermakna satu pergerakan pasangan mata wang tidak mempunyai apa-apa kesan terhadap mata wang yang lain. Kita boleh mengukur jumlah korelasi antara kedua pasangan mata wang dengan memeriksa perkali korelasi. Sebagai contoh, korelasi 0.3 positif yang lemah tidak begitu penting. Manakala korelasi positif 0.8 yang kukuh, kita haruslah berhati-hati jika melakukan perdagangan ke atas kedua-dua pasangan mata wang tersebut. Seperti contoh yang kita tunjukkan sebentar tadi. Baiklah, setelah kita bincangkan tentang korelasi positif, korelasi negatif, perkaitan antara mata-mata wang ni, maka seterusnya kita akan bincangkan bagaimana penggunaannya dalam perdagangan. Contoh yang saya ambil di sini adalah Euro USD dan Aussie USD. Jika kita membuat belian ke atas Euro USD sebagai contoh, kita akan menggunakan satu lot kontrak dan kita juga membuka lagi satu belian di dalam Aussie USD dengan jumlah yang sama. Maka dengan itu, kadar risiko yang kita ambil adalah lebih kurang sama. Kerana apa? Korelasi antara Euro USD dan Aussie USD adalah kuat dan positif. Bermakna mereka bergerak dalam arah yang sama.
Ini bermakna kita telah menggandakan satu kontrak dua lot. Sama seperti kita menggandakan satu kontrak dua lot pada USD, Euro USD dan Audi USD. Manakala sekiranya kita memasuki pesanan jualan di Euro USD dan kita memasuki pula pesanan belian terhadap Audi USD, saiz pesanan yang kita masukkan sebentar tadi adalah sama, tetapi kedua-dua perdagangan akan membatalkan perdagangan pesanan ataupun perdagangan satu sama lain. Kerana pergerakan Euro USD dan Audi USD correlated. Jika harga Euro USD menurun dan kita menjual, perdagangan akan berada dalam keadaan untung. Dalam masa yang sama, kita akan mengalami kerugian jumlah yang hampir sama pada Audi USD. Kerana kita telah membuka belian terhadap pasaran tersebut. Maka dengan itu, di sini kita dapat lihat ini adalah satu contoh, merupakan satu contoh hedging yang kita boleh gunakan sekiranya kita berdagang di dalam pasaran kedua-dua mata wang ini. Kita boleh hedgekan wang kita, beli dekat Euro, jual dekat Audi, ataupun jual dekat Euro, beli dekat Audi. Ini boleh digunakan sebagai satu teknik hedging sekiranya anda ingin menggunakan correlation antara Euro USD dan Audi USD. Manakala satu lagi contoh, kita boleh berikan terhadap satu korelasi negatif. Satu korelasi negatif yang kukuh akan melakukan pergerakan yang bertentangan kepada perkara yang positif. Sebagai contoh, paras harga Euro USD dan USD CHF bergerak dengan arah yang bertentangan kerana mereka mempunyai kadar korelasi yang negatif dan amat berkait. Mungkin negatif 0.8, negatif 0.7 atau negatif 0.9. Setiap kali pergerakan Euro USD menurun, maka pergerakan USD CHF Swiss franc akan mengukuh. Satu naik, satu turun. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau Euro USD naik, USD CHF akan menurun. Kerana apa? Secara logiknya, pasaran, sekiranya kita melihat kepada Euro USD dan USD CHF, maka dengan itu kita boleh lihat USD pada Euro USD adalah quote currency. Manakala USD CHF pada pasangan tersebut, USD adalah sebagai satu bid currency. Maka dengan itu, sekiranya pergerakan USD CHF meningkat, Euro USD menurun. Berikut adalah satu gambaran yang kita boleh lihat sebagai satu contoh USD CHF dan Euro USD. Contoh perdagangan yang kita boleh berikan di sini, sekiranya kita memasuki pasaran pada apa yang kita tanda kat sini, A, pada masa A, kita memasuki pesanan di sini dan juga kita memasuki pesanan satu lagi di sini. Kalau kita memasuki pesanan jualan di USD CHF dan jualan juga di Euro USD, maka kita akan mengumpul keuntungan di carta USD CHF, tetapi kita mengumpul kerugian pula di carta Euro USD. Untuk memberi penerangan terhadap gambar ini, mari kita lihat penerangan pada perbincangan presentation seterusnya, slide seterusnya. Dagangan belian ataupun long pada kedua-dua mata wang yang dibuka pada titik A menggunakan saiz lot yang sama akan bermakna bahawa kita mempunyai keuntungan menerus kepada Euro USD dan kita akan mengalami kerugian pada USD CHF dengan jumlah yang hampir sama. Kedua-dua posisi tersebut akan membatalkan antara satu sama lain.
Tetapi sekiranya kita membuka belian pada Euro USD dan membuka jualan kepada USD CHF, ia akan meningkatkan lagi potensi ganjaran kita, malahan juga meningkat lagi kadar risiko ke atas kerugian. Kerana itu, kita haruslah berhati-hati sekiranya kita ingin membuka pesanan terhadap beberapa mata wang. Walaupun kita tidak berdagang size lot pesanan yang besar mengikut keadaan akaun kita, anda perlu ingat bahawa perdagangan pasangan mata wang korelasi boleh meningkatkan posisi anda dan juga meningkatkan kepada kadar risiko yang kita ambil. Janganlah menjadi seperti gambar di sebelah kanan ini. Kita merisikokan diri kita 2 kali ganda apabila kita memasuki 1, 2 atau 3 pasangan mata wang yang mempunyai korelasi positif atau negatif. Seperti dalam gambar di sebelah kiri ini, kita boleh lihat macam-macam correlation antara beberapa jenis mata wang. Baiklah, seterusnya, kita harus tahu bagaimana untuk menyebarkan kadar risiko kepada mata wang yang pelbagai. Untuk menjadi berjaya dan mencantikkan lagi portfolio kita, kita haruslah memperdagangkan duit kita kepada mata wang yang berbeza. Pemahaman bagaimana korelasi berfungsi untuk membantu kita memperbagaikan portfolio dagangan akan mengambil masa. Sekiranya kita telah mahir di dalam korelasi, bagaimana ia berfungsi, apa kesan dia, dan bagaimana sesuatu news akan mempengaruhikan satu pasangan mata wang dan segala correlation yang berkait dengan pasangan tersebut, kita akan mempunyai satu kebolehan untuk mengawal kadar risiko dengan cara memperbagaikan perdagangan ke atas mata wang yang berbeza. Di sini, saya akan berikan contoh. Ini adalah beberapa mata wang yang kita boleh kaitkan korelasi positif pasangan mata wang. Sekiranya anda ingin membuat salinan tentang slide ini, anda boleh tulis di pen dan kertas, ambil pen dan kertas, anda boleh tulis. Ini adalah satu informasi yang berguna kepada kita. Sekiranya kita ingin maju di dalam industri ini, kita akan lihat korelasi positif antara pasangan Euro USD dengan GBP USD. Euro USD juga mempunyai satu korelasi positif terhadap AUD CHF dan juga New Zealand dollar dan USD dollar. Manakala Aussie USD dan New Zealand dollar juga mempunyai satu correlation positif. Manakala apa pula pasangan yang mempunyai korelasi negatif terhadap pasangan masing-masing? Ini adalah contohnya. Seperti Euro USD dan USD CHF yang kita bincangkan sebentar tadi. USD Kanada dan Aussie USD juga mempunyai correlation negatif. GBP USD dan USD CHF juga mempunyai correlation yang negatif. Senarai beberapa pasangan ini mempunyai korelasi yang sangat kuat. Di dalam dunia pelaburan forex, terdapat banyak lagi pasangan mata wang lain yang mempunyai korelasi yang kuat atau lemah yang boleh kita gunakan untuk menyebarkan kadar risiko dan merentasi pelbagai mata wang. Kita boleh menggunakan korelasi tersebut sebagai rujukan kita sekiranya kita ingin membuka satu pesanan di dalam pasaran. Dengan itu, kita telah mengakhiri webinar kita pada hari ini. Sekian terima kasih atas perhatian anda dan kerjasama anda. Dan saya doakan semoga anda semua berjaya dalam industri forex ini
Dan akhir kata dari saya, happy trading. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, sila letakkan soalan di bahagian chat software GoToWebinars yang kita gunakan. Anda boleh letakkan soalan di sana dan klik pada butang raise hand sekiranya anda ingin mendapat perhatian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan semoga kita boleh berjumpa lagi pada hari esok untuk topik money management. Semoga kita boleh berjumpa lagi.